Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Barakallah fi Azli Muhammad Abdullah Azli Al-Fansuri. Waalaikumsalam. Maryam Ahmad Norish Hamzah, Jess Hasbullah, Imran Kadir, Muhammad Zikri Alif, Muhammad Rosna Loman, Rano Bay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey Rano. Okey. Ustaz ada sini. Lama tak nampak tu. Menghilamkan diri. Saya selalu tunggu mana orang Brunei. Okey, Roqiyah Hayat, orang sebelah Brunei. Makcik Roqiyah ni orang sebelah Brunei. Okey. Akak orang sebelah Brunei, orang Sarawak. Okey. Tuan-tuan boleh hadirkan diri, masya-Allah. Masya-Allah, dengan iman dan ihtisab, yakin pada perintah, yakin Nasir Armujur. Fikri Arifin. Waalaikumsalam Maulana. Waalaikumsalam. Okey Yi. Fikri Arifin. Masya Allah, handsome orangnya. Macam zaman sekolah dulu je. Masya Allah. Fikri Arifin. Izzat Isha. Masya Allah. Moga Allah Subhanahu Wa Taala, Masya Allah, mudahkan segala urusan kita. Ya, malam ni kita berada di jilid kelima, kitab Allah, keluasan rahmat Allah, dan kitab nama-nama Allah dan bab keluasan rahmat Allah. So jilid 7 kita sudah siap, cuma tak boleh cetak sahaja lagi sebab kilang tak jalan. So jilid 8 saya duk final dah. Saya duk check final jilid 8. So take time dalam sebulan check. Sebulan lebih juga saya check yang final jilid 8, jilid 7 dengan 8. So kita kalau dah habis, kalau tak boleh cetak lagi, kita slow, kita cuti semester je lah. Ataupun kita belajar mustalah hadis. Okey kan? Kita belajar mustalah hadis muka surat 1 hingga muka surat 70 daripada kitab jilid pertama mustalah hadis. Tu kalau dah habis kitab ni. So kalau kita dah habis kitab ni dan kitab jilid ke-7, jilid ke-8 tak siap lagi, so tak apalah, kita cari inisiatif lain lah, insya-Allah. Kita tak nak berhentilah, kita cari inisiatif lain, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا فتاح وبك نستعين. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه الفاتحين بهديهم إلى الحقيقة المجازة. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. Ya, malam ni kita berada pada bab keluasan rahmat Allah pada hadis yang kedua, iaitu hadis yang ke-2365 dan 2366 serentak. So sebab dia rawi yang berbeza sahaja, maknanya lebih kurang. Rahmat Allah terlalu luas. So jangan kita berputus asa dengan rahmat Allah, khususnya waktu kita berada di musim pandemik ini. So sebenarnya ulama-ulama, Masya Allah, telah mencari gali khazanah-khazanah amalan-amalan. Sepatutnya amalan-amalan ini kita buat bukan khusus dengan pandemik. So kita ulama-ulama, Masya Allah, jazakumullahu khaira, ahsanul jaza, susunan-susunan mereka, amalan-amalan mereka, doa-doa mereka yang diambil, yang disusun, walaupun tidak daripada Nabi, tapi susunan-susunan dia, bacaan-bacaan dia, hadis-hadis Nabi, susunan daripada Al-Quran, dan bacaan doa-doa tu semua tu daripada Al-Quran. Cuma cara kaifiat susunan dibuat oleh ulama. Jadi orang kata, ni mari musim pandemik ni macam-macam pula dah susun ni ulama ni. Sebenarnya dah ada lama, dan ulama ni sudah menyusun lama dah supaya umat ini beramal. Tapi bila keadaan berlaku pada masyarakat dalam kesempitan dan dihimpit oleh
berbagai kesusahan, so terkeluar baliklah amalan-amalan yang sepatutnya dilakukan, dan dia merupakan keberkahan. Amalan-amalan itu sebenarnya daripada Quran dan hadis, cuma susunan tadi saja. Susunan itu dan kafiat susunan itu dibuat oleh ulama-ulama untuk memudahkan kita, dan kita melakukannya atas dasar tafaul, mencari keberkatan. Jangan kita kata, oh ni hak tak ada Nabi, jangan kita buat hak Nabi buat saja. Tak. Yang ditusun oleh ulama tu semua daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma penyusunan tu, dan kita dah belajar dah bab zikir kan. Zikir pun boleh keperbagaian. Bukan la ilaha illallah saja, macam mana kaifiat dan keadaannya yang telah dibuat oleh mereka-mereka dan pengalaman-pengalaman mereka. Sayyidina Abu Hurairah zaman Rasulullah tak ada tasbih pun, Sayyidina Abu Hurairah dah buat simpulan-simpulan benang untuk tasbih 1000 simpulan benang. Dia tak akan tidur selagi dia tak berzikir dengan simpulan benang tadi. Begitu. Cuma kadang-kadang orang mengatakan ni hak Nabi tak buat, bid'ah semua. So kita perlu lihat, perlu kita kaji. Dan kadang-kadang benda-benda amalan ni terkeluar balik sebab manusia dalam kesempitan. Orang dalam kesempitan je nak cari, nak beramalnya, masa duduk senang tak ingat apa. Jadi ulama ni telah melakukan, terima kasih, ahsanul jaza pada mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam anna lillahi mi'ata rahmatin anzala minha rahmatan wahidah bainal jinni wal insi wal bahaimi wal hawami fabima yata'atafuna wa biha yatarahamuna wa biha ta'tiful wahsyu ala waladiha wa akhara Allahu 99 rahmatan yarhamu biha ibadahu yaumal qiyamah. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin lil Muslim an Salman nahwahu wa fi akhirih qala fa iza kana yaumal qiyamah akmalaha bihadhihi rahmah. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mempunyai 100 rahmat. Allah telah mencipta 100 rahmat. Di sisinya mempunyai 100 rahmat. Dia, yakni Allah, menurunkannya satu sahaja daripada 100 rahmat itu ke dunia dan membahagikan rahmat-rahmat tersebut antara semua ciptaannya. Antara jin pun dapat rahmat, manusia pun dapat rahmat, binatang dan makhluk-makhluk yang berbisa pun dapat rahmat. Dengan rahmat itulah mereka saling berkasih sayang. Dengan rahmat itulah saling mengasihani. Dengan satu rahmat itulah binatang buas menyayangi anak dia. Binatang buas pun dia sayang ke anak dia. Boya sayang ke anak dia. Ular dia sayang ke anak dia. Allah SWT menyimpan, Allahu Akbar, 99 rahmat lagi, dan dengannya lah Allah mengasihi hamba-hambanya pada hari kiamat. So tu dah cukup dah kat dunia ni. So 99 dia punya 99 kali ganda lagi. So Allah sediakannya di hari kiamat. Dalam riwayat Imam Muslim rahmatullah alaih daripada Sayyidina Salman, hadis yang seumpamanya pada akhir hadis itu ada sedikit tambahan. Apabila tiba hari kiamat, maka Allah akan menyempurnakan satu rahmat itu dengan rahmat-rahmat ini. Penerangan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mempunyai rahmatnya yang besar. Rahmat Allah ni besar. 100 rahmat, dan hanya satu sahaja daripada rahmatnya yang diturunkan ke dunia ini. Dengan rahmat inilah makhluk-makhluk ciptaannya saling berkasih sayang. Lalulah di dunia ini hanya diturunkan satu rahmat sahaja, kita boleh merasai betapa luasnya rahmat Allah. Sedangkan dunia ini langsung tidak dipandang oleh Allah. Maka bayangkanlah di akhirat nanti. Bayangkanlah di akhirat nanti. Hamzah Abdurrani Fadli Shah, Waalaikumsalam. Man dengan man. Man dengan man. Cerita man. Man tu apakah keinginan hati.
Okey. Tengok rahmat Allah yang mana Allah sediakan kepada kita, yang mana 99 kali ganda lagi. Dunia ni Allah tak pandang pun. Laukana indallah, laukana dunya, laukanatid dunya ta'dilu indallah janaha ba'udah. Dunia ni jika Allah nilai dia sebesar sayap nyamuk, masaqallahu kafiran syurbatan, sikit setitik air pun Allah tak akan bagi. Jika dinilai, tersalah dinilai, tak pernah nilai pun benda tu. Begitu. Khair, hadis seterusnya 2367-3. Takut pada azab Allah, mengharapkan pada rahmatnya. Sebab apa kita takut? Iman tu di antara takut dengan harap. Takut kepada dosa-dosa kita, takut kepada dosa lah. Sebab dosa itulah seseorang itu akan dikenakan azab. Sebab itu kita takut pada azab, iaitu takut pada dosa yang menyebabkan azab, dan mengharapkan Allah rahmatan wasi'atan, rahmatnya yang begitu luas. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Law ya'lamu mu'minu ma indallah min 'uqubati ma tami'a bi jannatihi ahadun, law yu'lamu al-kafiru ma indallah min ar-rahmah ma qanata min jannatihi ahadun." Muttafaqun alaih. Ajib. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalaulah seorang yang beriman mengetahui siksaan di sisi Allah, dia tahu seksa macam mana Allah menyeksa seseorang, maka tidak ada seorang pun yang akan mengharapkan syurga. Takut. Kalaulah orang kafir mengetahui rahmat Allah yang ada di sisinya, maka tidak ada seorang pun yang berputus asa daripada syurga. Hadis ini menerangkan bahawa jika seorang itu melihat azab, nescaya dia akan berputus asa daripada mendapatkan syurga, walaupun dia seorang yang beriman. Tengok azab, dahsyat Allah punya azab. Kalau kita tengok cerita bab neraka, dan di dalam jilid 12 semua tu dalam neraka. Besarnya bibir, mulut, gigi. Allahu Akbar. Besar dia macam Bukit Uhud. 32 batang gigi, 32 Bukit Uhud. Bukit Uhud kita dah ceritakan banjaran dia tu, panjang dia, lebar dia 3 kilometer, lebar dia, panjang dia 8 kilometer. Tu satu gigi, 32 gigi. Besar bibir, mulut tebal serta 500 tahun perjalanan. Tengok keadaan azab begitu. Allahu Akbar. Dan orang beriman berkata, ya Allah, tak selamat dah. Jika seorang itu melihat kepada keluasan rahmat, nescaya dia tidak akan berputus asa daripada mendapatkan syurga, walaupun dia seorang kafir sekalipun. Maksudnya bila dia tahu rahmat Allah, orang kafir ni dia tinggal habis apa yang dia buat. Dia tinggal habis apa yang disyirikkan olehnya, apa yang disembahkan olehnya. Sebab jika dia melihat rahmat Allah SWT. Tapi bila orang tak beriman, orang musyrik, orang tak beriman, antara pelajaran yang dapat diambil daripada hadis ini ialah kita hendaklah berada di antara iman, kita hendaklah berada di antara perasaan takut dan harap. Walaupun begitu, kita hendaklah mengingatkan rahmat lebih daripada azab, supaya orang Islam iktimad, berkeyakinan. Iktimad di sini berkeyakinan. Iktimad, saya guna perkataan Arab di situ, iaitu supaya orang Islam iktimad, iaitu berkeyakinan kepada rahmat dan tidak berputus asa dari rahmat. Bukanlah bermaksud tiada perasaan takut. Bukan tak ada takut, langsung takut tu kena ada. Bahkan perasaan takut tu tetap perlu ada, walaupun kita sentiasa mengharapkan akan rahmatnya. Dia ben-ben lah. Sebab tu iman tu baina tu tengah-tengah, ben bainal khauf war raja. Takut perlu ada, tapi jangan terlampau takut.
rahmat perlu mengharap, tapi jangan terlalu beriktimat dan beretikad pada rahmat sampai terlupa habis. So dia band duduk tengah-tengah. Gitu. Perasaan berada di antara harap dan takut dapat dilihat daripada perbuatan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika beliau berkata, jika diiklankan, macam mana kita kena ada perasaan harap, dan macam mana perlu kita nak timbulkan perasaan harap, dan macam mana kita nak timbulkan perasaan takut bersama dengan harapan tadi. Macam mana praktikal yang dilakukan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Jika diiklankan pada hari kiamat, Umar kata, jika diiklan pada hari kiamat bahawa semua manusia diperintahkan untuk masuk neraka kecuali seorang saja. So rahmat macam mana? Aku berharap, ni harap dia kata, aku berharap bahawa akulah orangnya jika diiklankan bahawa seluruh manusia diperintahkan untuk masuk syurga kecuali seorang saja. Aku takut, seorang tu takut ku aku kot. Bila satu iklan cabutan bertuah 1 juta cabutan bertuah, kita pun harap, kalau nama kita okey. So kita harap besar. Bila semua orang akan dapat, dia seorang tak dapat, kita akan takutnya lah, seorang tu aku tak tahu. Seorang tu aku tak tahu. Begitu. Allahu Akbar. Seorang tu kita tak tahu aku atau kita. Jadi kita mengharapkannya. Itu perasaan takut dan harap yang ditunjukkan dan dipraktikalkan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Okey, hadis seterusnya 2368 kurangan 4, syurga dan neraka lebih dekat daripada tali kasut. Syurga dekat aja daripada tali kasut kita. Wa an Abi bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, al jannatu aqrabu ila ahadikum min shiraki na'lihi wan naru mislu zalik, rawahu Bukhari. Sayyidina Allahu Akbar. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, syurga sangat hampir kepada salah seorang daripada kalian lebih daripada tali kasut dia. Neraka pun seperti itu juga. Syurga dan neraka, penerangan itu berada lebih dekat dengan seorang insan dari tali kasutnya. Tidak ada jarak yang jauh pun antara seorang insan dengan syurga ataupun neraka. Wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Orang yang mana dia dapat tahan, dia satu langkah dia dapat tahan segala keinginannya. Fa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannat, langkah kedua syurga dah. Neraka pun sedemikian. Oleh itu hendaklah setiap orang bersungguh-sungguh dan mengerahkan segala bersungguh-sungguh dan kerah habis mengerahkan segala kemampuan untuk melakukan amalan dengan harapan memperolehi syurga dan menjauhkan diri dari melakukan perbuatan yang membawa kepada neraka. So seboleh-bolehnya kita duk kerah tenaga pada benda hak kita nak tinggal. Kita duk tergerah tenaga, kita duk sibukkan tenaga kita pada perkara yang kita nak tinggal. Sedangkan perkara yang kita nak bawa itulah amat penting, yang mana kita tak susah sikit pun, tak pernah bersusah payah pun, sikit pun tak pernah bersusah payah untuk menghasilkannya. Allahu Akbar. Sikit pun tak pernah susah payah menghasilkan keadaan situasi demikian. Allah Subhanahu Wa Taala. Ajib. Syurga perbuatannya nuqtah kurniaan Allah. Mana titik kurniaan Allah? Nuqtah, saya guna nuqtah sini. Titik kurniaan Allah. Mana titik kurniaan Allah pada kita? Hadis ke-2369 kurungan 5 dalam bab rahmat Allah keluasannya. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam qala rajulun lam ya'mal khairan qattu li ahlihi wa fi riwayatin ashrafa rajulun ala nafsihi falamma hadarahu al-maut awsaha awsa banihi iza mata faharriquhu summazru nisfahu fil barri wa nisfahu fil bahri
fil bahr wa wallahi la in qadara Allahu alaihi la yu'azzibannahu 'azaban la yu'azzibuhu ahadan minal 'alamin. فلما مات فعلوا ما عمرهم فعمر الله البحر وجمع ما فيه وعمر البر وجمع ما فيه ثم قال له لما فعلت هذا قال من خشيتك يا رب وأنت أعلم فغفر له. Rahmat Allah begitu luas. Rahmat Allah itu begitu luas. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang lelaki tidak pernah melakukan amalan kebaikan. Macam kita lah ni kot. Tapi alhamdulillah Allah SWT bagi peluang kita untuk melakukan kebaikan. Masya Allah, Allah bagi peluang pada kita untuk melakukan kebaikan. Abu, kita dah nak mati dah Bu. Tak lama lagi dah mati, rasa dekat aja. Tapi jangan, rahmat Allah itu terlalu dekat. Rahmat Allah itu terlalu dekat. Allahu Akbar. Seorang lelaki yang tidak pernah melakukan amalan kebaikan berkata kepada keluarganya, dalam riwayat yang dinyatakan seorang lelaki melampaui dirinya sendiri melakukan maksiat yang banyak. Apabila dia ingin mati, dah nak mati dah, dia telah mewasiatkan kepada anak-anaknya bahawa apabila aku mati, bakarlah diri aku. Ni umat yang terdahululah, bukan sekarang. Kemudian campurkanlah sebahagian abuku di darat dan sebahagian di laut. Demi Allah, jika Allah mampu untuk mengumpulkannya, maka pasti Allah akan mengazabnya dengan satu azab yang tidak pernah digunakan untuk mengazab mana-mana hambanya di alam ini. Tak kala lelaki itu mati, maka anak-anaknya telah menunaikan apa yang diperintahkan olehnya. Allah memerintahkan darat, iaitu untuk mengumpulkan abunya, lalu darat telah mengumpulkan abunya. Dan Allah memerintahkan laut untuk mengumpulkan abunya, lalu laut telah mengumpulkan abu mayatnya itu. Allah SWT berfirman kepada lelaki, mengapa engkau melakukan sedemikian? Lelaki itu menjawab, aku melakukan demikian kerana takutkan engkau, ya Tuhanku. Engkau lebih mengetahui mengenai tujuanku. Allah Ta'ala telah mengampuninya. Ni peristiwa ni berlaku pada umat yang terdahulu lah. Kita tak boleh, sebab kita nak ikut agama sebagaimana Nabi suruh. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu, la yu'minu ahadukum la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Tak sempurna iman seorang itu kecuali taba'an, dia ikuti majitu bih, apa yang telah aku tunjuki kepadanya. Kita tak boleh buat macam orang ni. Tapi nak di sini Allah nak bagi tahu rahmat dia tu luas sangat. Dalam hadis ini dinyatakan bahawa lelaki tersebut mewasiatkan supaya jenazahnya dibakar. Ini adalah kerana dia menyangka bahawa jenazah hanya akan diazab apabila ditanam, dan jenazah tidak ditanam, maka jenazah itu tidak akan diazab. Tu dia rasa macam tu, mengikut dia kali tu. Allah menyukai perbuatan lelaki itu. Oleh kerana terlalu takut kepada Allah, maka Allah mengampuni dosanya. Allah Subhanahu Wa Taala suka misalnya seorang hamba yang berdoa dan meminta kurniaan anak, menyukai perbuatannya, meminta-minta daripadanya. Jika permintaan itu dikabulkan, maka dia akan berhenti daripada berdoa. Yang kisah dulu kita cerita, satu orang tu 16 tahun duk minta, ya Allah, bagilah seorang, dah kahwin ni tak ada seorang anak pun, bagilah seorang. Itu minta dua pun tak boleh. Ya Allah, bagilah seorang pun jadilah, seorang pun jadilah. 16 tahun minta. Malaikat kata, ya Allah, kesian, 16 tahun minta tak bagi-bagi engkau, ya Allah. Allah kata, aku suka dengan permohonannya. Aku suka dengan permohonannya. Jika aku bagi dia anak, jika aku bagi anak padanya, maka dia tak akan lagi berdoa untukku. Dia akan bergembira dengan doa-doa tadi. Dia akan bergembira dengan apa yang dia dapat. So, dia tak akan doa dah pada aku. Allah kata, kalau aku bagi, aku takut dia tak boleh berdoa dengan aku. Biarlah dia berdoa dengan aku suka. Hai, kalaulah satu-satu perbuatan yang kita buat tu Allah suka,
Ajib, sebab tu Allah telah iklankan keredaannya kepada manusia seramai 124,000 yang bernama sahabat radhiyallahu anhu wa radu'an zalika liman khasyiya rabbah. Sahabat ini satu golongan yang mana keredaan Allah telah redakannya di dunia lagi, sedangkan keredaan inilah nikmat yang paling besar bagi penduduk syurga. Tetapi di dunia Allah Ta'ala telah iklankan keredaannya. Allah reda iklankan keredaannya di dunia lagi. Allahu Akbar. Fawallahi la in qadarallahu alaih. Pada zahirnya makna ayat ini jika Allah mampu ke atasnya. Kenyataan ini menimbulkan iskal. Iskal pula. Maknanya kenyataan ini menimbulkan pertanyaan lah, persoalan lah. Iskal tu maksudnya persoalan. Kadang-kadang saya tak ubah lagi. Saya masih lagi berkata iskal. Tapi kalau sebelum ni, kalau kita dah baca iskal, maksudnya persoalan lah. Kadang-kadang kita perlu masukkan juga perkataan Arabiyah di dalam perkataan Malaysia, Arabiyah dalam perkataan Malawiyah. Kita kan selalu masuk perkataan Inggerisiyah dalam Malawiyah. So kita masuklah Arabiyah dalam Malawiyah. Okey, dalam Malawi. Okey, menimbulkan iskal iaitu persoalan kerana perasaan syak pada kudrat Allah kufur. Kita tak boleh syak dengan kudrat Allah, sedangkan pada akhir hadis dinyatakan bahawa dia melakukan perbuatan kerana takut kepada Allah dan Allah mengampuni dosanya. Dan orang kafir tidak takut kepada Allah dan tidak diampun, termasuk dua maslak, dua kaedah, termasuk dua maslak, iaitu dua kaedah. Maslak pertama, kaedah pertama ialah dengan mentakwilkan dua maslah, mentakwilkan kalimah qadara dan mentaujihkan bahawa lelaki itu tidak syak dan tidak melakukan perbuatan kufur. Padanya terdapat dua penjelasan. Pertama, qadara memberi makna dayyaqa, iaitu la in dayyaqallahu alaihi wa naqashahu fil hisab, yang memberi makna jika Allah menyempitkan. Qadara tu memberi makna dayyaqa, keadaannya, dan memeriksanya secara terperinci dalam penghisaban. Habislah jika Allah periksa terperinci dalam penghisaban tadi. So kita takwil di situ qadara, bukan dia tak yakin dengan takdir, cuma dia kata qadara tu memberi makna dayyaqa. Ajib, ulama dia cuba cari, sebab kadang-kadang perkataan-perkataan itu perlu dijelaskan. Takut apa? Takut orang tak faham. Orang faham. Misalnya perkataan takdir. Perkataan apa ni? In asbaha au amsa. In qadarta an asbaha au amsa. Nabi kata pada Sayyidina Anas, jika kamu mampu pada waktu petang dan waktu pagi, bila kamu bangun pagi dan pada kamu bangun pagi petang, in qadarta jika kamu mampu. Tapi dia kata tak ada semua perintah Allah yang kita tak mampu. Selagi dia nama perintah, maka dia jadi mampu. Kalau tak mampu, mana boleh kata tak mampu. Jika kamu mampu, maksudnya jika kamu mampu di situ maksudnya usaha bersungguh-sungguh. Kita kena usaha bersungguh-sungguh. Kalau kita tak usaha bersungguh-sungguh, usaha hangat-hangat tai ayam ni, usaha macam tu, siapa nak bagi? Usaha ni sungguh-sungguh. Masya Allah, Allah anugerah macam-macam kalau kita usaha bersungguh-sungguh. So maksud dia begitu. Jadi qaddara juga dibaca dengan tasydid. Jadi qaddara memberi makna mentakdirkan, iaitu la in qaddarallahu alaihi, makna jika Allah mentakdirkan bahawa dia akan diazab. Jadi jika Allah tetapkan, dan jika Allah mentakdirkan. Mengenai kedua-dua taujih dan
ini tidak ada lagi persoalan. Namun timbul lagi satu persoalan. Ajib kalau kita korek, dia panjang cerita. Sebab tu kita kata faham selapis. Tapi ulama dia kadang dia korek juga. Dia cari juga, dia gali juga khazanah tadi. Dia gali juga, dia kena daki juga, dia kena buka juga. Dia kena cari tangga juga. Dia kena cari tangga juga, kena cari tangga juga. Baru dapat ilmu, kena panjat tu. Orang kata kena rukah tangga tu baru dapat ilmu. Maksud rukah tu maksudnya spend the time, luangkan masa, masya-Allah, untuk sama-sama kita bermutalaah, sama-sama kita menadah dan dengan niat untuk kita beramal dan sampaikan. Jadi masalah kedua. Jadi kedua-duanya tak ada tamu, namun timbul lagi persoalan, adakah taujih ini sesuai dengan konteks hadis itu? Jawapannya tak ada, tak sesuai. Dalam Musnad Ahmad terdapat tambahan, semoga Allah tidak bertemu, semoga aku tidak bertemu Allah. Tambahan ini menolak dua tarjih di atas. Ada bahas lagi, jawab lagi, bahas lagi, jawab lagi. Tak tahu tuan-tuan faham ke tak apa kita duduk bergaduh ni. Tanya apa bergaduh tu, tak tahu Zulaikha tu laki ke perempuan. Ikutlah Ustaz. Kalau kita belajar dengan pelajar-pelajar tu, kadang-kadang ulama-ulama ni kadang-kadang kita bagi tahu juga benda-benda ni supaya maksudnya supaya kita tadi menghalusi dan kita menghargai jasa-jasa ulama yang dicurahkan kepada kita, yang sedaya upaya untuk memahamkan kita dan memudahkan kita untuk beramal dengan perintah. Bukan makin susah tak. Maslahat kedua, kaedah kedua ialah mengekalkan pada siyak, iaitu jalan hadis tadi secara zahir. Atas masalah ini kaedah ini terdapat beberapa jawapan. Jawapan pertama, lelaki itu menganggap bahawa jenazahnya telah dibakar dan dibuang abunya secara berselerak, maka menghubungkannya semula ialah mustahil. Ta'alluq sifat qudrat, yang berhubung kait dengan sifat kudrat Allah, adalah pada perkara yang mungkin, bukan mustahil. Dia kata hubungan kudrat Allah ni pada benda yang mustahil. Benda-benda yang mungkin tidak mustahil bagi Allah. Semua tak ada mustahil pun, bagi kita aja ada mustahil. Bagi Allah tu semua harus, semua boleh. Begitu. Itu pemahaman dia. Jadi kemungkinan pemahaman kita sebut salah, yang salah, kemungkinan pemahaman lelaki tersebut yang salah, yang memahami bahawa perbuatannya membakar jenazahnya dan menyebar abunya itu menjadikannya termasuk dalam perkara mustahil. Dia kata mustahil, mana boleh kumpul untuk menghidupnya kembali oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu kenyataannya itu tidak semesti menunjukkan dia menafikan kekuasaan Allah dan merasa syak padanya lalu menjadi kafir kerananya. Bukan, dia hanya menganggap perkara itu tidak mustahil, itu perkara yang tidak mustahil itu mustahil, lalu tiada ta'alluq sifat kudrat padanya. Boleh tak ilah tu? Tuan-tuan boleh faham tak apa yang ditujukan oleh ilah tadi? So dia kena belajar dulu mantik. Tapi tak apa, tuan-tuan dah faham. Dah lama dah mengaji hadis 2000 lebih, tak faham lagi, tak tahu lah. Okey. Kedua lelaki tersebut pada zaman fitrah. Sebab tu kita kata zaman fitrah, zaman terputusnya nabi-nabi. Iman pada zaman fitrah ialah meyakini kewujudan Allah secara i'tikad, seperti seorang Arab Badui ditanya tentang kewujudan Allah, lalu dia menjawab najis unta untuk menunjukkan kepada kewujudan unta. Kita dah baca dah dalam muka surat, dalam hadis Kitabul Iman, hadis nombor 1 dulu. Ni kita duduk hadis nombor 2000 lebih dah. Tapi tak apa, kita boleh tengok balik. InsyaAllah nanti kita akan susunkan dalam bentuk satu jilid dalam bentuk PDF yang tuan-tuan mudah untuk melihatnya nanti. Tapi tak tahu bila nak siap nak beli tu. InsyaAllah sama dia. Nak beli tu InsyaAllah selalu. Tapi bila nak siap tak tahu dah. Doa je lah, serah ke Allah Ta'ala. Zaman fitrah. Jadi kita kata fitrah tu kan luas. Zaman tu, pada masa tu
Zaman putusnya Nabi, jadi nak beriman, nak beramal macam mana dah Nabi? Tak ada. Laukaan mana? Mana? Lam yu'azzib qaum wa anta fihim. Apa ayat tu lupa lah tu. Kadang-kadang mari tu lupa lah. Jadi zaman tu zaman fitrah, zaman yang mana Allah Subhanahu. Jadi orang beriman. Sebab tu kita dah belajar dulu bab tauhid dulu kan. Kita dah belajar dalam bab tauhid, iaitu kita ada dua maslahat. Kita ada dua dari segi pegangan tauhid, iaitu Asy'ariyah dan Maturidi. Asy'ariyah dan Maturidi Hanbali. Dari Asy'ariyah dan Maturidi dalam mazhab, itu dalam mazhab akidah. Dan dua-dua ni ahli sunnah wal jamaah. Abu Hasan Asy'ariyah dan Abu Mansur Maturidi. So, dalam bab beriman pada Allah, bagi orang-orang yang tak sampai seruan. Kita dah bahas dah, tapi mungkin ada orang-orang yang baru di sini. Mungkin perbahasan tu lain tak clear, dia kata. Abu Hanafiyah lain tak clear. Kenapa pula Ustaz Abu Hanafiyah lain tak clear tu? Jadi perbahasan dia tentang mereka yang tak sampai seru. Adakah dia mati dalam keadaan kufur atau tidak? Jadi Asy'ariyah dan dalam mazhab Maturidi, dalam mazhab mutakallimin, iaitu dalam mazhab Abu Hasan Asy'ariyah dan Abu Mansur Maturidi. Jadi dalam mazhab Maturidi dia ada dua, usul dan furu'. Beriman ni atas dasar basic, hak usul, perkara asas. Furu' ni ialah cabangan. Bagi Maturidi, bagi Abu Hasan Asy'ariyah dan bagi Mansur Maturidi, mengatakan setiap furu' tadi, benda furu' dia terlepas. Bila dia tak beramal dengan benda furu', dia terlepas lah. Rahmat. Rahmat tu rahmat je lah. Zulkifli Zahari. Ajib. Rahmat. Ada kata rahmat. So, rahmat tu saya rasa semua orang faham kali. Kalau tuan-tuan tahu, tuan bagi tahu saya pun tak faham juga apa makna selain rahmat. Sebab rahmat ini, rahmat lah. Daripada perkataan rahimah. So, daripada perkataan rahimah, daripada rahmat, daripada rahimah tadi, yang mana memberi makna masdar rahimah yahramu, rahimah yarhamu rahmatan. Rahimah yarhamu rahmatan. So, rahmat ni semua orang tahulah. Allah Ta'ala menyayangi lah. Menyayangi. Fadal, kasih sayangnya, rahmatnya. Benda tu benda yang hampir semakna je lah. Kasih sayang Allah boleh juga. Rahmat Allah, iaitu kasih sayang Allah pun boleh. Wallahu'alam lah. So, makna tu rahmat tu kasih sayang Allah. Fadal Allah, bifadlillah, bimannihi, dengan ihsan Allah boleh juga. Rahmat tu memberi makna manni, ihsan. Rahmat tu memberi makna fadal, kemuliaan yang Allah anugerahkan, rahmat yang Allah anugerahkan, kenikmatan yang Allah berikan. So, banyak makna dia yang mutaradif, yang semakna dengannya. Wallahu'alam. Wallahu'alam. Muzakir kita tubik selalu dia hadis Jibril Kisah Arabi jilid 1 muka surat 141. Jadi saya tak payah cerita, tuan-tuan tengok situ je lah. Tuan-tuan tengok situ. Jadi Maturidi kata furu' terlepas, usul tak terlepas. Maksudnya dari segi tauhid tak terlepas. Maksudnya selagi dia dari segi tauhid, dalil akal sudah memadai, tak perlu kepada dalil nakli. Dalil akal sudah cukup. Dalil akal sudah cukup. Maksud apa dalil akal? Dia tengok pokok kecil jadi besar. Dia tengok matahari keluar hari-hari, dia daripada kecil beranak kuang jadi tua mati. So, perubahan-perubahan berlaku, dan secara akal mesti ada kuasa yang mengendalikannya. Mesti ada zat yang mengendalikannya. Mesti ada zat yang menguruskannya, iaitu Allah yang Latiful Khabir. Wallahu Latiful Khabir, iaitu Allah zat yang mengetahui segala-galanya.
Oh, hujan lebat pasal sahabat tu suara tak kuat. Okey. Jadi Asy'ariyah kata dua-dua terlepas. Begitu. Dan Maturidi kata tak terlepas satu. Jadi zaman fitrah, kisah ini telah disebut dalam jilid 1 dalam penerangan mengenai kisah Jibril alaihi salam pada hadis nombor 2-1. Lelaki yang berada dalam keadaan gelabah. Gelabah. Misalnya seperti hadis yang mencerita keadaan seorang yang kehilangan tunangan pula dah, dan makanan di padang pasir. Lalu apabila menjumpai dia berkata, "Ya Allah, engkaulah hamba-Ku, akulah Tuhanmu." Maksud daripada hadis ini ingin menggambarkan kepada dia yang terlalu gembira. Surah Mirqat ayat dalam bab perkara ini kadang-kadang berlaku kepada guru, kepada pengarang. Guru kami iaitu Syekh Musa Rohani Bazir rahmatullah alaih, beliau berkata, para sahabat itu bukan manusia, sebenarnya malaikat yang bertopengkan manusia. Mana boleh sahabat malaikat? Mana boleh sahabat tu malaikat? Sahabat tu bukan malaikat, tapi sahabat tu malaikat yang bertopengkan kepada manusia. Sebab izhari muhabbah, untuk menzahirkan rasa begitu sayang, rasa yang begitu sayang kepada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So perkataan-perkataan sedemikian tadi sebagaimana yang dikatakan oleh orang tadilah. Beliau mengucap perkataan ini dengan perasaan cinta kepada sahabat menguasai diri beliau, dan perasaan ini kita panggil ghalabah ala aqlihi. Dia ghalib ke atas akalnya. So kadang-kadang kan orang penyair dia sebut dia tu imajinasi akal dia. So satu benda tu dia cerita tentang akal dia, imajinasi akal, ghalabah akal dia. So kadang-kadang benda tu ghalabah akal ni, benda tak boleh pun dia kata boleh. Benda tak boleh pun dia kata boleh. Adakah tindakan lelaki itu merupakan satu tindakan mendahulukan siksa, menghukum diri sendiri atas dosa yang menghilangkan siksa dan azab di akhirat? Mungkin kerana sangat takut kepada Allah, dan tindakan itu telah menzahirkan keimanan. Tindakan tadi menzahirkan keimanan. Tindakan tadi menzahirkan keimanan tentang kewujudan Allah. Maaf jika soalan tak betul. Khaidir Muhammad, Masya Allah. So di sini Allah SWT nak menunjukkan satu keadaan dah. So kita taklah melihat sebegitu mendalam. Masya Allah, tuan-tuan lebih hebat lagi melihat sesuatu dalam keadaan mendalam. So cerita sebenarnya ialah macam mana nak mengharapkan rahmat Allah. So persoalannya ialah perkataan yang dilafazkan tadi merupakan perkataan yang tak sesuai. Tapi oleh kerana ghalabah, dia ada dua ghalabah. Ghalabah kerana terlalu takut, perkataan tu dibuat dan disuruhnya sedemikian. Wallahu a'lam. Itu yang saya faham. Lebih lagi tu saya tak faham dah. Tuan-tuan mungkin lebih faham daripada saya. Okey. Rahmat Allah itu yang begitu luas. So kita sekarang kita nak fokus tentang rahmat Allah. Wala taqnatu bi rahmatillah. Dan Allah kata jangan kita berputus asa dengan rahmatnya. Dan rahmat Allah ni terlalu luas. Ya Allah, tiada penghujungnya rahmat itu. Allahu akbar. Wa an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qadima 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam sabiyyun. Wa idza imra'atun min sabiyyi faqad tahallaba sajjuha tas'a iz wajadat sabiyan fi sabiyyi akhazatuhu fa'asaqathu bi batnihi wa arda'atuhu. Qala lana Nabi sallallahu alaihi wasallam ataruna hazihi tarihatan waladaha fi an-nar? Akbar. Faqulna la wahya taqdiru ala alla tatrahahu. Qala
lallahu arhamu bi ibadihi min hazihi bi waladiha. Allahu akbar. Ruwah rahmat Allah. Nabi bagi misal begitu. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, para tawanan dibawa kepada Nabi. Tiba-tiba seorang wanita dalam kalangan tawanan itu mengalir susunya daripada dadanya. Mungkin dia baru lepas bersalin, dia ada anak kecil. Dia mengalir susu daripada dadanya dan dia tergagas-gagas mencari anak dia. Sebab anak tu dapat, anak tu kan, anak kecil tu kan ibu kan, ajib. Tangisan anak mengeluarkan susu daripada si ibu. Tangisan anak akan mengeluarkan susu daripada si ibu. Anak menangis, ibu dia dah mengeluarkan air susu untuk anak tadi. Allah, tangisan kita mendekatkan kita pada rahmatnya. Kalau kita nangis, macam mana rahmat Allah? Ajib. Tiba-tiba seorang wanita dalam kalangan tawan itu mengalir susu daripada dadanya. Dia tergagas mencari anaknya. Apabila dia menjumpai kanak-kanak dalam keadaan tawanan, kalangan tawanan, dia akan mengambil anak itu dan meletakkan pada perutnya lalu menyusu. Walaupun bukan anak dia. Dia tahu anak dia lapar masa ni, sebab tu anak dia nangis. Tapi dia tak jumpa anak dia. Dia tak jumpa anak dia. Anak dia lapar, dia tengok budak aja, dia pun pegang budak tu, dia peluk budak tu, dia bagi susu. Allah, apakah? Nabi bertanya kepada kami, apakah pandangan kamu mengenai wanita itu? Adakah dia akan mencampurkan anaknya ke dalam api neraka? Kami menjawab, tidak. Kami tidak menyangka bahawa dia akan mencampurkan anaknya ke dalam api, sedangkan dia mampu untuk tidak mencampurkannya. Sebab dia mampu, dia tak payah campur pun tak apa. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah sayang kepada hamba-Nya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sayang kepada hamba-Nya lebih daripada sayangnya wanita itu kepada anaknya. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sayangkan kepada hamba-Nya lebih daripada sayangnya wanita itu kepada anaknya. Qad tahallaba sadjuha tas'a. Seorang wanita yang baru melahirkan anak mengetahui bahawa anaknya ingin menyusu, walaupun dia berada jauh daripada anak dia, tak ada situ sebab dia mungkin dia berpisah dengan suami dia, mungkin dia berpisah dengan anak tadi. So anak dia tak ada, tapi dia rasa susu dah mengalir. Susu dah mengalir ni, mungkin anak aku lapar, dia kata. Begitulah sayang, kasih sayang Allah kepada hamba-Nya. Begitulah sayang, kasih sayang Allah kepada hamba-Nya. Keadaan ibu di dalam hadis ini hanya sebagai satu contoh saja kasih sayang Allah kepada hamba-Nya. Allah Ta'ala kata, wala ubali, aku tak kisah kau bawa batu sebanyak mana pun, aku tak kisah. Wala ubali, aku tak kisah. Aiman tak kisah. Allah Ta'ala sayang kita nangis. So macam mana kalau kita menangis kepada Allah dalam doa kita, dalam munajat kita, dalam permohonan kita, tapi kenapa kita tak boleh menangis? Kerana kita banyak dosa. Dosalah yang mematikan hati kita daripada menangis. Kerana kita, kenapa kita tak menangis? Kenapa kita tidak dapat alirkan air mata kita di hadapan Allah? Sebab hati kita keras. Hati kita penuh dengan dosa dan noda. Sebab itu kita tidak dapat. Sebab itu
Sekurang-kurangnya kita mohon kepada Allah. Mintalah pada Allah. Jangan minta pada siapa. Allah je boleh bagi pada kita. Minta tolong Allah. Orang lain tak boleh bagi. Allah je boleh bagi. Allahu Akbar. Satu hadis lagi. Hadis 3, 2, 3, 7, 1 - 7. Perintah bersederhana dalam melakukan sesuatu amalan. Perintah bersederhana dalam melakukan sesuatu amalan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam lan yunjiya ahadan minkum amaluhu qalu wala anta ya Rasulullah wala ana illa an yataghammadani illa an yataghammadani Allahu minhu bi rahmatih fasaddidu wa qaribu waghdu waruhu bi syai'in min duljati wa qasda wal qasda tablughu. Muttafaqun alaih. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amalan kalian sekali-kali tidak akan menyelamatkan kalian. Amalan tu sebab nak dapat rahmat je. Amalan tu sebab kita tunai perintah aja. Allah nak bagi tak nak bagi tu hak dia. Allah nak bagi, sebab tu kan kita masuk syurga dengan rahmat Allah. Para sahabat bertanya, adakah Tuhan juga ya Rasulullah? Tuhan pun tak masuk syurga dengan amalan. Baginda bersabda, tidak juga aku, illa an yataghammadani Allah, illa an yataghammadani Allahu minhu bi rahmatih, illa an yataghammadani Allahu minhu bi rahmatih. Tidak aku, kecuali Allah menenggelamkan aku dengan rahmatnya. Oleh itu Nabi kata, betulkanlah amalan kamu seperti betulnya anak panah. Macam mana kita nak betul anak panah supaya target kita kena. Oleh itu, dalam melakukan amalan, jangan lakukan amalan itu berlebih kurang. Lakukanlah ibadat pada permulaan hari, hingga hendaklah melakukan ibadat juga pada malam hari. Luangkanlah sedikit masa untuk beribadat pada waktu malam, melakukan tahajud, bersedekahlah, bersederhanalah olehmu, nescaya kamu akan sampai. Waqaribu. Seorang yang memasuki syurga, seorang itu memasuki syurga semata-mata dengan rahmat Allah. Seorang itu memasuki syurga semata-mata dengan rahmat Allah. Adapun amalan, maka ianya tetap dikerjakan kerana ianya perintah. Waghdu wa ruhu bi syai'in min duljah. Beribadatlah pada sebahagian malam, iaitu bertahajudlah. Wa qasda, kamu akan sampai iaitu kepada syurga. Jadi dalam melakukan ibadat, dalam melakukan sesuatu, kita melakukan kesederhanaan. Khairu umur awsatuha. Sebaik-baik pekerjaan itu ialah sebaik-baik pekerjaan itu adalah apa dia tu? Khairu umur awsatuha. Sebaik-baik pekerjaan adalah kesederhanaan. Sebaik-baik pekerjaan tadi adalah kesederhanaan. Kita mencari kesederhanaan dalam pekerjaan kita. Kita buat biar kita bukan dipanggil ifrat dan tafrid. Ifrat dan tafrid. Ifrat dan tafrid. Lebih sangat tak boleh, kurang pun tak boleh, lebih pun tak boleh. Pertengahan. Ghulu pun tak boleh, terlalu ghulu, terlalu ta'assub pun tak boleh. So Allah nak daripada kita, dan Allah cari daripada kita
akan kesederhanaan, akan kesederhanaan. Nama dua orang tu siapa? Nama dua orang, ibu Jeff dengan ayah Jeff tu siapa? Hasbullah bin apa? Mak dia apa? Lupa dah ustaz. Nak doa malam ni. Nobli sikit, cepatkan sedikit tulis nama tu. Nak doa malam ni untuk arwah. Allahu Akbar. Jadi itu kesederhanaan dan kemuliaan yang mana Allah Subhanahu wa taala telah bagi pada kita. Jadi insya-Allah kita berusaha supaya kita mengharapkan rahmat dan kasih sayangnya. Rahmat dan kasih sayang Allah itu terlalu luas. Insya-Allah nanti pada minggu ni jangan lupa pada hari Jumaat ini kita akan ada daurah pada jilid ke-6. Jadi pada mereka yang belum berdaftar boleh terus berdaftar di line itu. Kita pada jilid ke-6 iaitu kita ada daurah pada minggu ni. Kita dah 3 minggu, masya-Allah minggu ni kita akan memulakan daurah kita pada hari Jumaat ni. So hari Jumaat Allah ya Hasbullah bin Haji Ahmad Zuraina binti Abdullah. Insya-Allah daripada malam ni. Jadi pada malam ni insya-Allah jangan lupa untuk kita jangan lupa tuan-tuan, jangan lupa kita berdaurah insya-Allah pada minggu ni. Kalau siapa-siapa yang ada kesempatan supaya kita juga insya-Allah pada Syekh Muhammad nanti insya-Allah Rostam Syekh Muhammad. Okey insya-Allah kita akan uruskan pada Rostam Syekh Muhammad ni insya-Allah. Terlupa. Tapi ustaz dah buat dah untuk Syekh Muhammad ni. Ustaz dah buat dah untuk Syekh Muhammad. Pelajar-pelajar dah buat dah. InsyaAllah 70,000 tu kita dah hadiahkan dah pada Syekh Muhammad. 70,000. InsyaAllah Ustaz tak beritahu aja pada keluarga dia. Ustaz dah buat kepada Syekh Muhammad. Syekh Muhammad tu syura kita dalam dakwah. InsyaAllah Ustaz dah buat dah. InsyaAllah. Tak apa insyaAllah. 70,000. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Aku qawli hadza astaghfirullahal azim li wa li walidayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wa lil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya zal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa wassi' lana khalaqana wa tajib lana kasabana wa kanni'na bima razaqtana wa la tuzhib talabana ila syai'in sarraftahu anna. Ya Allah ya Tuhan kami, dengan kemuliaan-Mu, dengan kebesaran-Mu, dengan rahmat-Mu ya Allah, pandanglah kami dengan rahmat-Mu, pandanglah kami dengan kasih sayang-Mu. Ya Allah, kami hamba-hamba-Mu yang penuh dengan dosa dan noda. Ya Allah, di kalangan kami ada yang berhajat, maka tunaikanlah segala jawaz hajat mereka ya Allah. Tunaikanlah jawaz hajat mereka ya Allah. Tolonglah ya Allah, bantulah. Mungkin ada di kalangan kami yang mana anak-anak bermasalah ya Allah, selesaikanlah masalah anak-anak. Ada di kalangan kami yang sakit, sembuhkanlah ya Allah. Ada di kalangan kami yang sakit, sembuhkanlah ya Allah. Ada kawan kami yang berhajat, tunaikanlah segala permohonan hajat ya Allah. Bacaan 70,000 la ilaha illallah yang dan 70,000 la ilaha illallah yang kami baca, satu untuk almarhum ayah Jeff dan ibu Jeff, iaitu Hasbullah bin Haji Ahmad dan Hasbullah bin Haji Ahmad dan Suraina bin Abdullah. Ya Allah, bacaan yang kami baca, tahlil yang kami baca, sampailah pada mereka berdua agar ya Allah sebagai pelindung daripada azab-Mu ya Allah. Ya Allah, bantulah ya Allah, tolonglah ya Allah, dan keikhlasan. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Itu khas juga untuk Syekh Muhammad, almarhum Syekh Muhammad, kepada almarhum Syekh Muhammad yang telah meninggal, dan juga kami hadiahkannya juga. Ya Allah, terimalah ya Allah, bantulah ya Allah, dan selamatkanlah Syekh dan tempatkanlah Syekh di syurga-Mu ya Allah, di tempat mereka-mereka yang beriman. Allah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum ya karim. Allahu